Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Ajurrumiyah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innakal alim hakim al-mufaqqina fi din alim al-tawil. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Sekarang kita telah memasuki dalam babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini babu itu bab al-mubtada'i mubtada wa dan al-khabari khabar. Al-mubtada'u bermula mubtada, wa dianya mubtada, al-ismu itu isim, al-marfu'u yang marfu', al-ari yang sunyi, an daripada al-awamili segala amil, al-lafdiyati lafdi. Jadi mubtada merupakan kalimat isim yang kita telah mengetahui juga bagaimana tanda-tanda isim. Dia itu juga marfu' dan dia itu al-ari anil awamilil lafdiyah. Sunyi, maksud sunyi tidak ada. Tidak ada padanya itu amil lafdi. Kalau di dalam kitab Mutammimah yang dimaksud dengan al-awamilil lafdi itu hanya 3, inna dan saudara-saudaranya inna, dan kana dan saudara-saudaranya kana, dan dhanna dan saudara-saudaranya dhanna. Wal khabaru dan bermula khabar, huwa dianya khabar, al ismu itu isim, al marfu'u yang marfu', al musnadu yang disandarkan ilahi kepadanya mubtada. Khabar, apa itu khabar? Merupakan kalimat isim juga, yang bagaimana kita telah mengetahui tanda-tanda isim. Dia itu marfu' juga, baris bengkok. Dia al-musnadu ilaihi, dia khabar itu disandarkan kepada mubtada. Bermula demikian nahwu itu seumpama kauli perkataan ka engkau, Zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu yang berdiri. Zaidun kita i'rab sebagai mubtada dan qaimun kita i'rab sebagai khabar. Maka Zaidun dia kalimat isim, tandanya tanwin dan dia itu marfu'. Begitu pula dengan khabar qaimun, dia kalimat isim dan dia itu barisnya marfu'. Wa zaidani qaimani, zaidani sebagai mubtada, qaimani sebagai khabar. Wa zaiduna qaimuna, zaiduna sebagai mubtada dan qaimuna sebagai khabar. Wal mubtada'u dan bermula mubtada, kismani itu 2 pembagian. Mana 2? Zahirun zahir wa mudmarun dan mudmar. Mubtada itu dibagi menjadi 2. Ada namanya mubtada zahir dan ada namanya mubtada mudmar. Mubtada zahir mana? Contohnya fadzahiru, maka bermula zahir, ma itu barang, taqaddama yang telah terdahululah, dikru sebut hunya barang. Maka contoh mubtada yang zahir musannif telah menjelaskannya terlebih dahulu. Mana? Zaidun qaimun. Zaidun itu kita i'rabkan sebagai mubtada dan dia itu merupakan isim zahir. Begitu pula dengan zaidani dan zaiduna. Wal mudmaru dan bermula mudmar, artinya mubtada yang berupa isim dhamir. Ithna asyara itu 12. Wahya dan bermula dianya 12, itu ana dan nahnu dan anta, anti, antuma, antum, antunna dan huwa dan hiya dan huma dan hum dan hunna. Bermula demikian itu seumpama kauli perkataan ka engkau, ana qaimun. Bermula saya itu yang berdiri, wa nahnu qaimuna, wa ma asbaha dzalika dan barang yang menyerupai ianya barang akan demikian. Maka contoh yang mubtada berupa isim dhamir seperti ana qaimun. Kan isim dhamir ada 12 dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai kepada ana nahnu. Contohnya ana qaimun, bermula saya itu yang berdiri. Ana itu berupa isim dhamir. Ana itu jatuh sebagai mubtada. Mubtada apa? Ana. Mubtada dhamir atau mudmar? Ana itu berupa mubtada mudmar. Begitu pula dengan nahwu. Nahwu merupakan mubtada mudmar. Dan contoh-contoh yang lain. Anta qaimun. Anta juga merupakan mubtada yang mudmar. Wal khabaru dan bermula khabar, kismani itu 2 pembahagian. Khabar ada 2. Mana 2? Mufradun mufrad wa ghairu mufradin dan ghairu mufrad. Khabar ada 2. Ada khabar yang diistilahkan sebagai khabar mufrad
Dan ada khabar yang diistilahkan sebagai khabar ghairu mufrad. Bukan maksud mufrad di sini mufrad yang berada dalam hukum isim. Mufrad yang menunjukkan makna satu, bukan mufrad di sini bukan mufrad yang bermakna satu. Apa juga mufrad yang dimaksud di sini? Coba kita lihat dulu ke bawah. Fal mufradu maka bermula mufrad itu nahwu itu seumpama Zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu yang berdiri. Maka qaimun itu menjadi sebagai khabar. Maka dia itu khabar mufrad namanya. Qaimun khabar apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Qaimun khabar mufrad. Apa yang dimaksud dengan khabar mufrad di sini? Khabar yang dia itu bukan berupa jumlah. Maka mufrad di sini mufrad yang bukan berupa jumlah atau mufrad lawan jumlah yang kita kenal. Jadi bukan mufrad yang bermakna satu. Wa ghairu mufrad. Wa ghairul mufrad arba'atu asya. Dan bermula ghairu mufrad, maksudnya khabar ghairu mufrad, itu 4 segala perkara. Jadi khabar ghairu mufrad ada 4. Ada al-jarru wal majrur, jar dan majrur. Nanti kita jumlah ismiyah itu namanya, jumlah jar dan majrur. Menjadi khabar. Dan dharaf, jumlah dharaf beserta mudhaf ilaihi. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, dan jumlah fi'il beserta fa'ilnya fi'il. Wal mubtada'u ma'a khabarihi, dan jumlah mubtada beserta khabarnya mubtada. Bermula demikian nahwu itu seumpama qauli perkataan ka engkau. Kita lihat dulu contohnya. Zaidun fid dari, bermula si Zaid, fi itu sabit dalam ad-dari negeri. Maka di situ di mana yang terjadi khabar ghairu mufradnya pada fid dari. Fi huruf jar, ad-dari majrur. Maka jumlah jar beserta majrur pada mahal rafa sebagai khabar mubtada. Mana mubtadanya? Zaidun. Selanjutnya contohnya wa Zaidun indaka, bermula si Zaid itu sabit di sisi engkau. Maka pada contoh tersebut yang mana menjadi khabar? Indaka. Inda sebagai dharaf, ka itu sebagai mudhaf ilaihi. Maka jumlah dharaf inda beserta mudhaf ilaihi pada mahal rafa kita kasih sebagai khabar Zaidun. Wa Zaidun qama abuhu, dan bermula si Zaid itu yang berdirilah ayahnya Zaid. Maka di situ di mana khabarnya? Jumlah koma dan abu, koma fi'il, abu fa'ilnya koma. Maka itu namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il beserta fa'il pada mahal rafa kita kasih sebagai khabar Zaidun. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun, dan bermula si Zaid itu bermula lamitnya Zaid itu yang pergi. Maka di situ yang mana sebagai khabar Zaidun? Jumlah jariyatu dan zahibatun. Jariyatu sebagai mubtada dan zahibatun sebagai khabar mubtada jariyatu. Sedangkan khabar daripada Zaidun belum ada. Maka kita jumlahkan jariyatu dan zahibatun. Jumlah mubtada dan khabar pada mahrafa kita kasih sebagai khabar Zaidun. Wallahu a'lam bishawab. Ilahil marji' wal ma'ab.